Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 18 September 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Gadis kelahiran Bumi Kenyalang Francisca Lu Hong James yang telah memenangi pertandingan Ratu Cantik Miss Universe Malaysia 2020 di Kuala Lumpur pada 5 September lalu selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching petang tadi. Kemenangan Francisca Lu Hong telah melakar sejarah baharu untuk Sarawak setelah menanti selama 13 tahun, di mana pada kali terakhir anak Sarawak memenangi pertandingan sama adalah pada tahun 2007 yang diwakili oleh Adeline Chin Aini. Francisca juga bergelar anak Dayak pertama yang memenangi gelaran Miss Universe Malaysia 2020 dan kejayaan ini bakal dicatatkan di dalam Malaysia Book of Records. Wartawan Ukas Lia Amira ada laporannya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Saya kini berada di lapangan terbang Kuching untuk menyambut kedatangan Ratu Cantik kelahiran negeri Sarawak iaitu Francisca Lu Hong James yang telah pun melakar satu lagi sejarah di negeri ini dengan kejayaannya dinobatkan sebagai juara Miss Universe Malaysia 2020 pada 5 September lalu di Kuala Lumpur. Suasana di lapangan terbang agak sesak sedikit namun masih terkawal dengan pematuhan SOP. Semuanya kelihatan amat teruja dan semestinya ia merupakan tanda sokongan dan juga penghormatan buat gadis berketurunan orang Ulu dan Iban itu. Tepat jam 2.15 petang, Francisca tiba ke ruang ketibaan lapangan terbang Kuching dan disambut dengan penuh penghormatan oleh ahli keluarga, rakan-rakan dan juga penyokong beliau. Berusia 25 tahun, berketinggian 178 cm dan merupakan pelajar jurusan komunikasi yang kini bertugas sebagai pegawai perhubungan awam di Kuala Lumpur, telah berjaya menewaskan 17 peserta lain untuk melayakkan dirinya mewakili Malaysia di pentas Miss Universe antarabangsa kelak. Ukas sempat menemu bual Francisca dan ini perkongsian beliau. So, of course, perasaan kami macam gementar sikit lah kan sebab si sangka pun actually akan dapat as a first Dayak to actually represent Malaysia dekat Universe Stage. But kami rasa macam ni macam bangga untuk represent Sarawak for the first time and also kami rasa terharu lah sebab banyak sokongan yang telah beri dorongan and also kasih sayang yang terhingga dari 2015 sampai kini tu. Kami rasa macam all my hard work has paid off and I'm very grateful to see all my families and friends are here and also my supporters. So thank you so much orang Sarawak, tapi this time let's do it for Malaysia. I have planned to visit the schools that I've visiting before dekat Muara Tuang and also kami ada plans lah untuk my advocacy which is women empowerment through women rights. So I can't wait to share my journey. Harap kita orang just follow my journey until the Universe Stage. Buat semua penyokong kami di luar sini, thank you so much sebab kita telah tolong kami, beri sokongan, dorongan terhingga and also my advice is to move forward and also to never give up on your dreams. As my tagline goes, peji pejo maju, meaning to say to move forward and to never back out in bahasa orang Ulu. So thank you so much. Kami sayang kita semua. Dalam pada itu, ayah beliau James Bungan dan ibunya Pauline Japok turut merakamkan penghargaan kepada semua yang mengikuti perkembangan Francisca sehingga beliau dapat mencapai kejayaan yang amat membanggakan keluarga dan juga negara. Okey, sebagai seorang bapa dan penjaga Francisca, saya memang percaya Francisca memang can do the best because the more she go, the more she can. I really trust her. Yes, so I pray to God that she will make it for Sarawak and for Malaysia. Thank you. Yes, the same sama dengan bapaknya because I know she can do it. Nya jenis yang very hardworking and serious dengan apanya pula. So I trust her. Yes. Sekian saya Lia Amira dan juru video Nabila melaporkan untuk Buletin Ukas. Berita seterusnya, lebih 80 juta ringgit akan diperuntukkan bagi projek skim pembesaran kampung Segedup di Kuching. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg berkata, penempatan baru itu akan dibina dengan kemudahan asas yang lengkap. Tanah tu akan kita timbuk dan nilai ataupun kos nimbuk tanah tu satu lot
ialah lebih kurang 100,000. 100,000 ringgit. Dan juga parit adalah parit konkrit serta jeraya. Jeraya yang jeraya ter lah, jeraya lebih besar. Maka kampung kita adalah kampung baru itu kelak adalah satu-satu kampung yang mempunyai kemudahan yang first class yang kita bangunkan. Mungkin kita dengar untuk 100,000 tu. Jung-jung masuk dalam rangka tanah rumah kelak. Saya madah kita semua kos tu ditanggung oleh kerajaan. Bercakap semasa majlis penyampaian cek pampasan projek skim pembesaran kampung Segedup di Kuching hari ini, beliau juga berkata keutamaan akan diberikan kepada penduduk di Segedup dan juga Sungai Maung untuk membeli rumah di penempatan baharu itu. Dan mereka yang diberi keutamaan ialah orang yang tinggal di Segedup, termasuklah menantunya ke apa yang saya ada rumah, dan juga orang Sungai Maung dan yang lain-lain kalau lotnya lebih. Dalam pada itu, Ketua Menteri memberi jaminan barisan kepimpinannya akan melakukan terbaik dalam mentadbir negeri ini ke arah status negeri maju menjelang 2030. Beralih ke laporan COVID-19, dengan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS telah bermusyawarat dan beberapa keputusan telah dibuat hari ini. Antaranya bagi semua warga negara Malaysia dan bukan warga negara yang datang dari atau melalui Sabah yang ingin datang ke Sarawak perlu mengisi secara online Enter Sarawak dengan menyertai dokumen sokongan yang diperlukan dan membuat ujian COVID-19 3 hari sebelum perjalanan. Pada mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak pada pagi ini, beberapa keputusan telah pun dibuat. Yang pertama adalah tata cara kemasukan ke Sarawak. Bagi semua warga negara Malaysia dan bukan warga negara Malaysia yang datang dari ataupun melalui Sabah dan Labuan yang ingin datang ke Sarawak, mereka perlu mengisi borang online Enter Sarawak dengan mempunyai dokumen sokongan yang diperlukan dan telah membuat ujian COVID-19 RT-PCR test 3 hari sebelum perjalanan dengan keputusan negatif. Arahan ini berkuat kuasa mulai Isnin 21 September 2020. Bercakap dalam sidang media COVID-19 di Kuching petang tadi, Dato' Ahmad Douglas menambah bagi rakyat Malaysia yang menggunakan penerbangan dari Pulau Pinang, mereka akan diambil ujian COVID-19 secara rawak setiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Bagaimanapun katanya bagi rakyat Sarawak yang pulang dari luar negara, mereka akan dikuarantin di first point of entry di Sarawak dan mereka tidak dibenarkan untuk transit ke destinasi terakhir. Bagi rakyat Sarawak yang perlu bolak-alik ke Brunei dan Sabah bagi tujuan kerja, mereka perlu mengambil surat khas dari Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian masing-masing, Miri dan Limbang. Mereka juga dikenaki mengambil ujian COVID-19 tiap-tiap 2 minggu di samping sentiasa mengamalkan SOP yang telah disediakan oleh KKM. Seterusnya laporan dari Miri. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, satu tarikan unik di Piasau Nature Reserve Miri adalah mengenai kisah tragik seekor burung kenyalang Faridah dan pasangannya. Saya mencadangkan kepada mereka yang nak mendengar cerita mengenai burung hornbill, burung kenyalang yang dinamakan Faridah yang telah meninggal dunia lah dalam mati, atas cerita yang begitu sedih sekali dan lepas itu bekas pasangannya ada jumpa pasangan yang baru. Perkara ini perlu diceritakan bagi menarik minat orang yang mempunyai minat untuk pergi ke tempat-tempat kawasan hijau. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan kerja ke Piasau Nature Reserve, Piasau Camp East Gate, Miri Handicraft Center dan Dragon Seafood Restaurant di Miri pada Khamis.
Tambah Datuk Seri Nancy lagi, pada masa yang sama, masyarakat setempat perlu mengambil peluang dengan mempromosikan tempat-tempat di dalam negara sebagai kawasan pelancongan yang boleh dilawati dan menarik untuk disinggah. Misalnya tadi kita juga diceritakan mengenai rancangan Kerajaan Sarawak melalui MIRI ini, tempat itu peninsula dekat Pulau Melayu. Saya merasa sungai yang kecil dekat Pulau Melayu dengan dekat Muara tu adalah baik kalau adanya river taxi untuk menyeberang pergi ke Pulau Melayu tu bagi mereka yang berminat untuk makan mi Jawa dekat Pulau Melayu, supaya tak perlu pusing jauh. Bagi mereka yang orang datang yang tak ada transport, dia boleh menggunakan river taxi. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.